waktu ketika mana Nabi SAW nak masuk dalam Masjidil Aqsa, malam berlaku peristiwa tersebut. Dalam Mustadrak Imam Hakim Naisaburi diceritakan bahawa padri Kristian yang mana menjaga Masjidil Aqsa nak tutup pintu. Ada satu pintu yang paling utama. Dia nak tutup pintu tu tak boleh. Saja pintu tu boleh tarik seorang-seorang dia. Malam tu tak boleh tarik. Itu besar. Dia tarik. Maka dia panggil 2-3 orang lagi, padri yang lain tu tarik. Tak boleh juga. Panggil lagi 20 orang lagi tu tarik. Tak boleh tarik malam tersebut. Malam tu malam berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia nak tarik tak boleh. Maka akhirnya dia padri ni sebut kata apa? Malam ini akan berlaku peristiwa yang sangat besar. Dan orang yang akan masuk dari pintu ni adalah orang yang paling mulia di kalangan makhluk Allah Ta'ala. Dia akan masuk dari pintu ni. Maka Nabi yang masuk dari pintu tersebut pada malam itu. Dan pintu tak ditutup. Buka siap untuk Nabi SAW. Peristiwa ini berlaku pada Sayyidina Muhammad Al-Fatih. Nama Al-Fatih ketika nak masuk Hagia Sophia. Nah, kalau kita pergi ke Turki, Hagia Sophia, dekat dengan Topkapi. Belakang Topkapi, depan Hagia Sophia. Nak masuk dalam masa nak masuk Hagia Sophia. Hagia Sophia ni apa ni, gereja paling besar ketika tersebut di Konstantinopel. Paling besar. Dan di kawasan ketika tersebut, panggil kawasan Asia Barat, kan? Jadi bila nak masuk dalam kawasan tersebut, padri nak tutup, tak mau bagi Sayyidina Muhammad Al-Fatih masuk. Pintu tu tak boleh tutup. Terlekat tu. Sayyidina Muhammad Al-Fatih tengah berjalan waktu tu. Jalan nak masuk, dia pun nak tutup. Tak tutup tak boleh. Sampailah pintu tu tak boleh tutup. Sampailah. Dia tutup pintu. Ini karamah Sayyidina Muhammad Al-Fatih. Dan bila dia masuk, dia katakan ada satu tiang yang dibelah oleh Sayyidina Muhammad Al-Fatih. Tiang Hagia Sophia ni Allahu Akbar. Besar nak mampu. 30 peluk tiang. Buat pula dengan batu yang sangat mahal. So Al-Fatih pancung satu tiang. Putih tiang dengan pedang. Nah, jadi dia telah menggunakan haki lah. Kalau tengok Imam kan. Haki yang putih. Kuat tak faham. Dia nak tengok ni lah, One Piece yang peringkat yang ke-3 lah. Ya, episod yang ke-4 lah. Oh, lupa aki-aki. Aki-aki banyak je ni. Allah. Baik. Dan dikatakan para nabi dan para rasul yang lahir yang hadir pada malam tersebut bukan hadir dengan roh tapi dengan jasad sekali. Karena para nabi adalah mereka ni hidup di kubur, yasumuna wa yusalluna wa yakhrujuna 'ala rajih. Mereka buat haji, mereka berpuasa dan mereka bersembahyang. 'Ala rajih, pandangan yang rajih. Sebab tu orang yang pergi haji, dia tak tahu kadang-kadang sebelah dia tu siapa dia. Nah, mungkin nabi Allah Taala. Ya Allah Ta'ala hidupkan mudah dia untuk berhaji. Itu kita tak boleh wala yarfus wala yafsuq dalam haji. Sebab takut kita termaki Nabi Allah Ta'ala. Yang kita tengok biasa orang nampak jangan biasa. Sebab dia ni alam lain. Tapi mungkin Allah Ta'ala telah zahirkan dia di sisi kita. Dan dia Nabi-Nabi Allah Ta'ala yang telah ini yasumuna wa yahujjuna. Mereka berpuasa, buat haji, solat dan sebagainya. Tak pelik apa? Tak pelik. Tak ni. Tak tahu kita otak kita. Dan kita tak jumpa banyak lagi dari dalil. Dan juga kisah-kisah yang ajaib. Mereka hidup di alam ajaib, alam yang lain daripada alam kita. Dan mereka hidup di dalam kubur. Ahya'un fi quburihim. Al-Quran, wa tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Diberi rezeki. Rezeki mana? Diberi pakaian dan sebagainya. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Di sisi Allah. Bila hidup di sisi Allah, di sisi makhluk lebih aula untuk hidup. Makhluk lebih aula. Jadi ijtima' ni, pertemuan ni adalah salah satu daripada kemuliaan pada Nabi SAW. Nah, Suma azan Jibril, kemudian Sayyidina Jibril azan. Sayyidina Jibril yang azan dalam Masjidil Aqsa. Dan kemudian qamat. Bila mana manusia mendengar tersebut qamat, maka semuanya pakat bangun ala aqdamihim sufufan yantaziluna man ya'ummahum. Mereka pakat batok ramai untuk ni lah, duduk saf. Dan tunggu siapa nak jadi imam. Nah, maka Sayyidina Jibril memegang tangan Nabi SAW dan mendahulukan Nabi di mihrab. Nabi tu dibawa oleh Sayyidina Jibril pergi ke mihrab, duduk di situ dan sembahyang. Jadi imam, kemudian fasalla imaman bihim raka'atayn. Mihrab ni dalam bahasa Arab maksudnya kawasan jadikan yang lebih tinggi sedikit daripada tempat biasa. Kita ni mihrab juga ni.
Kan? Kita lubang sikit kan, tak buat lubang kita buat tanah. Kita pergi mihrab juga. Mihrab kita sama. Kita punya tanah kita sama. Kalau apa ni yang disebut dalam kitab-kitab para ulama, mihrab ni dia tempat dia tinggi sikit. Dia tinggi sikit. Yang ni dibuat oleh orang Bani Israel dah. Sayyidina Zakaria dalam Quran sebut kan, yang diletakkan Sayyidina Maryam di mihrab. Mihrab tu tempat tinggi gitu. Kalau pergi Turki sampai sekarang mihrab semua tinggi. Mihrab semua dah tinggi. Jadi tempat sembahyang untuk imam tu dia tinggi sikit pada makmum. Dia tinggi sikit, dia ada ruang sikit. Dan masjid di bawah daripada tu ada pemanah. Bawah kapet ni ada pemanah. Masjid lama-lama tapi pemanah ada bawah. Jadi kalau musim sejuk kan salji. Kalau tu ayam tu ya Allah. Kalau di sini bersyukur banyaklah di sini. Sejuk ayam sini tapi di sana sopa apa ni? Berenang di apa ni? Antartika. Cik macam Nabi. Tak Nabi. Saya cakap lah nampak sejuk sungguh. Bersuku tangan-tangan jadi kebah tangan-tangan. Sejuk sangat. Jadi apa ni kalau duduk dalam masjid dia pun duduk jadi panah. Ingat panah tu okey, sokin dia pun. Tak banyak panah ada pun. Sini tak buat lagi. Kita tahu nama-nama tu. Kemudian Nabi sembahyang jadi imam. Solat imam bihim rakaatain, jadi 2 rakaat sembahyang. Dan saf para rasul 3 saf. Para nabi ada 4 saf. Para malaikat, manusia, jin, saf-saf mereka ni tidak terkira banyaknya. Allah Ta'ala meluaskan Masjidil Aqsa pada malam tersebut ikraman lahu alaihi salam, untuk memuliakan Nabi SAW. Diluaskan Masjidil Aqsa pada malam tersebut dengan luasan yang tidak tergambar. Walam yakmul fihi safun wahidun aslan, la fi jum'atin wala fi 'aidin wala ghairihima li'annahu akbarul masajid. Dan dulu ni saf di Masjidil Aqsa ni tidak pernah penuh. Tak pernah penuh kerana terlalu luas. Saf pertama pun tak penuh kerana luas sangat masjid dia. Malam tersebut diluahkan masjid dan terlalu penuh sangat masjid. Memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sebagai pandangan sebut yang hadir nabi-nabi dan para rasul pada malam tadi hanya dengan ruh sahaja. Tapi digambarkan di ruh tadi, ruh yang kuat, maka hadir nampak macam dengan jasad. Dengan pandangan itu. Tapi yang kuat hadir dengan jasad dan ruh sekali. Dan kemudian bila mana selesai menjadi imam kepada para nabi, para malaikat, para rasul, para muslimin, para jin dan sebagainya, maka Sayyidina Jibril alaihi salam membawa Nabi SAW untuk Mi'raj. Ini banyak. Dan kemudian dikatakan di sini Mi'raj ni tangga orang, maksudnya tangga. Dan mana tangga ni di tempat pegang itu dibuat daripada yaqutul hamra, daripada delima merah, daripada batu delima. Wal akhar zamratul khadra, dibuat daripada batu zamrud warna hijau, dan diambil daripada Jannatul Firdaus. Dan kemudian dihias dengan hiasan yang sangat cantik. Tak ada gambar hiasan tersebut. Di kiri dan kanan tu ada malaikat. Baik. Dan kemudian hikmah. Dan hikmah Nabi SAW pada langit yang pertama, maksudnya Nabi Allah Adam AS, kaunihima fis sama'i wahidah, ma'anna kulla wahidatin minas samawat ghairu thaniyah, fahiyya nabiyyun wahid. Kenapa? Pada langit pertama Nabi Allah Muhammad SAW melihat Nabi Allah Adam AS. Dan lihat juga nampak Nil Furat. Nil pun nampak waktu tinggal semua. Nampak sungai Nil dan Furat. Lepas tu sebagian ulama mengatakan Nil tidak ada penghujung. Tidak ada penghujung. Penghujungnya adalah surga. Yang penghujungnya adalah memang tak ada penghujung. Sebab kalau buat kajian dia berkata dia pernah nak pergi ke hujung sungai Nil, tak sampai. Walaupun dalam peta nampak dah. Kita nampak peta ada hujung kan, mesti nampak hujung. Kan sungai Nil besar hujung, turun bawah sampai ke Afrika, semua bawah sampai ke bawah kan. Walaupun begitu, orang yang pergi ke hujung tak pernah sampai ke hujung. Tak sampai. Dia pergi dia sesat.
Tak jumpa ujung. Itu kata ulama, ini tidak ada ujung. Dan ujungnya adalah syurga. Baik. Hikmah dijadikan pada langit pertama, setiap langit ada seorang nabi. Tapi mai langit kedua, ada dua orang nabi, yakni Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa AS. Hikmahnya kenapa? Karena Nabi Allah Isa nanti akan turun pada akhir zaman, maka akan kekal Nabi Allah Yahya di langit tersebut. Maka maksudnya Allah Ta'ala tidak mahu setiap langit itu kosong daripada Nabi. Maka Nabi ada juga pada langit tidak. Dalam langit yang ketiga, Nabi Allah Muhammad melihat Nabi Allah Yusuf AS. Langit yang dalam riwayat yang lain melihat Nabi Allah, dalam riwayat yang jelas Nabi Allah Yusuf. Langit yang keempat, Nabi Allah Idris. Langit yang kelima, Nabi Allah Harun. Langit yang keenam, Nabi Allah Musa AS. Langit ketujuh, Nabi Allah Ibrahim AS. Satu riwayat lagi, Nabi Idris pada langit yang ketiga, Nabi Harun langit yang keempat, Nabi Ibrahim langit yang keenam, Nabi Musa langit yang ketujuh. Jadi gabung antara dua riwayat. Gabung. Karena para Nabi ini kedudukan mereka ni kadang-kadang berubah-ubah ketika mana hal keadaan masing-masing. Sebab tu ketika Nabi turun langit, waktu Nabi turun, bagian riwayat kata Nabi turun terus jumpa dengan Nabi Musa. Kenapa tak cerita jumpa Nabi Ibrahim? Karena ni riwayat yang kedua ni. Dan Nabi Ibrahim waktu tu langit ke-6 tak? Nabi Isa, Nabi Musa pula naik langit ke-7. Jadi Nabi turun sampai langit ke-7, bincang dengan Nabi Musa, naik balik, turun balik, naik balik, turun balik pada langit yang ke-7. Karena waktu tu Nabi Musa duduk pada langit ke-7. Nampak? Tapi riwayat yang pertama tu lebih asah. Tapi dia kata au yajma' baina riwayatain. Kita gabung antara dua riwayat bi annahu ra'ahum fi su'udi 'ala kayfiyah. Nabi waktu naik nampak nabi-nabi ni duduk pada langit yang tertentu. Bila turun 'ala kayfiyatin akhar. Turun tengok duduk pada langit lain pula. Boleh jadi gini. Kenapa dikhususkan hikmah dikhususkan setiap pertemuan dengan nabi-nabi ini? Ini ada hikmah dia pula. Maka al-isyarah bi kullin ila ma sayaqa'u lahu sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sudah ada dulu di kelas rumah dah. Ini soalan nak bagi tahu, ini akan berlaku pada kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu jumpa Nabi ini semua ada isyarat-isyarat tertentu. Nah, yang mana itu munasabah dengan Nabi tersebut. Contoh, Nabi akan dikeluarkan daripada Makkah secara berseorangan. Wal 'audu ilaiha bi junudin katsirah, dan Nabi akan balik semula ke Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan bawa tentera yang sangat ramai. Seperti yang berlaku pada Nabi Allah Adam alaihi salam. Waktu Nabi jumpa langit yang pertama Nabi Adam. Lepas tu selepas Isra Nabi hijrah. Nabi hijrah pula seorang-seorang. Seorang-seorang lah. Termasuk dengan Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kira berseorangan lah waktu tu. Kalau maksud tak ramai keluar. Keluar seorang-seorang, keluar pun berkumpulan-kumpulan kecil-kecil. Cara secara bersembunyi. Tak. Seperti mana Nabi Adam dikeluarkan daripada surga secara wahid dan sayaudu laha bi junudin la tuhsa. Maka akan balik semula dengan tentera yang sangat ramai seperti Nabi Allah Adam yang penuh dengan anak cucu dia dalam syurga Allah Ta'ala dan semua tempat. Dan juga kamu juga akan wahai Nabi SAW pada langit kedua jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maka waktu itu Nabi akan faham, kata ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, Nabi akan ditentang oleh mu'adatil Yahudi lahu awail hijrah. Akan dilawan oleh puak Yahudi pada awal hijrah, seperti mana kama 'adat Isa wa aradat qatlahu. Seperti mana mereka ingin membunuh Nabi Allah Isa dan memusuhi Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan juga seperti mana mereka telah memusuhi Nabi Allah Yahya dan juga membunuh Nabi Allah Yahya alaihissalam. Nampak tak? Macam itu juga akan berlaku pada Nabi SAW. Baik. Dan juga akan kembalinya kecintaan ahli keluarga Nabi pada Nabi SAW. Wa ruju'ihim ila mahabbatihi kama raja'a qaum Harun ila mahabbatihi. Seperti mana kaum Harun alaihi salam kembali mencintai Nabi Allah Harun alaihi salam. Mencintai Nabi Harun seperti mana kaum Nabi Harun mencintai Nabi Harun. Macam itulah kecintaan umat Nabi SAW, ahli keluarga Nabi kembali kepada Rasulullah SAW. Itu lagi yang ketiga. Jumpa Nabi Harun kan. Dan yang keempat jumpa Nabi Nabi Idris. Nabi Idris juga dicintai, dicintai oleh makhluk-makhluk. Dia umatnya. Kemudian lagi yang seterusnya jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka waktu itu kamu alajati qaumihi sallallahu alaihi wasallam kama alaja Musa qaumahu. Lagi yang keenam jumpa dengan Nabi Musa. Ini seolah gambaran Nabi Muhammad lah yang akan menyelesaikan isu dan juga masalah yang berlaku pada umat Nabi SAW. Seperti mana Nabi Musa AS menyelesaikan isu dan umat.
Umat dan masalah umat. Dan juga Nabi akan kembali menduduki Makkah dan Kaabah seperti mana Nabi Allah Ibrahim diberi kemuliaan Allah Ta'ala untuk menduduki Makkah dan Kaabah. Itu ketika jumpa Nabi Allah Ibrahim. Wa ba'da an jawaza as-sama' as-sabi'ah, bila mana lebah langit yang ketujuh, rufi'at lahu sidratul muntaha atau kushifa lahu anha fara'aha, maka dibuka melihat sidratul muntaha dan diperlihatkan kepada Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi melihat Qur'an Nail wal Furat wa Sayhan wa Jayhan. Nabi melihat Nail, Furat, Sayhan, Jayhan. Summa jawaza ila mustawan wa huwa al-makan al-'ali al-muttasi'. Nabi naik pula ke peringkat yang tertusnya. Mustawa wal murad huna mahallu sama'il aqlam. Nabi naik pada tempat yang mendengar pada ketika tersebut tulisan-tulisan qalam. Jadi waktu Nabi dengar tadi ini, dengar bukan dengar saja, dengar dan mengetahui apa yang ditulis. Dengar tulisan itu dan juga mendengar apa yang tahu apa yang ditulis. Banyak maksudnya. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Bila mana Nabi SAW sampai dalam riwayat disebut, bila mana Jibril AS sampai di kawasan yang dilarang untuk Jibril masuk, maka Nabi SAW mengatakan, "Ayutrukul khalilu khalilahu?" Adakah kekasih akan meninggalkan kekasihnya? Maka lahu Jibril AS, "Hadza maqami." Ini maqam aku ya Rasulullah. Nampak? Ada perkataan maqam. Ini kedudukan aku ya Rasulullah. Maqam aku setakat ni. Setakat pada peringkat galisan. Aku tidak akan lepas daripada galisan. Walau jawaztuhu la ahraqani nur, aku akan dibakar oleh nur cahaya ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Adakah hajatun 'inda rabbik?" Maka Nabi tanya pula kepada Sayyidina Jibril, "Adakah kamu ada hajat tertentu yang kamu sampaikan kepada Allah?" Aku akan sampaikan. Qala lahu, "Salillah an ya'zana li an absuta janahi 'ala sirat li ummatika hatta tajuza 'alaihi." Tengok, Sayyidina Jibril punya faham. Tengok dia punya ingatan. Dia tidak ingat pada benda lain, hanya melihat untuk memberikan kebaikan kepada orang. Tengok dia kata, "Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk izinkan aku menghamparkan sayapku di atas sirat nanti kepada umatmu." Ini Jibril sangat mengagungkan umat Nabi SAW. Yang antara kelebihan umat Nabi SAW, Jibril minta untuk hamparkan sayapnya sebagai laluan kepada umat Nabi SAW, hatta tajuza alaihi, sehingga mereka boleh melalui sirat itu dengan baik. Sebab sirat kecil, kalau Jibril letakkan sayap dia maka akan luas. Nampak? Walamma waqafa sallallahu alaihi wasallam fi maqam al-khitab, qala Allah Ta'ala, "Aina hajatu Jibril ya Muhammad?" Jadi bila mana sampai di maqam al-khitab, cakap dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata kepada Sayyidina Muhammad SAW, "Ya Muhammad, aina hajatu Jibril?" Mana hajat Jibril? Apakah yang Jibril hajatkan? Beritahu kan. Allah Ta'ala dah tahu dah. Saja tanya untuk apa? Talazzus. Kita tahu isteri kita suka apa. Kita tahu orang yang kita cintai suka apa. Kita tahu anak kita suka makan apa. Tapi kita tanya dia juga, nak makan apa? Adakah kerana kita tak tahu? Tak. Kerana kita seronok cakap dengan dia. Faham? Dan seronok cakap. Betul Allah Ta'ala bertanya kerana seronok bercakap dengan Nabi SAW. Betul Nabi SAW suka bercakap dengan Allah. Faqala, "Ya Rabbi, anta a'lam." Wahai Tuhanku, kamu lebih mengetahui. Faqala, "Qad ajabtuhu liman ahabbaka wa sahibaka." Aku telah memperkenankan doa Jibril AS, hajat Sayyidina Jibril, dan yang akan melalui setiap sirat di atas janah Jibril AS adalah orang yang mencintai kamu wahai Muhammad, dan yang mencintai sahabat-sahabat kamu wahai Muhammad. Jadi kena cintakan sahabat Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW melangkah hijabun nur, fartaqa bihi hatta wasala ila makanin tahta al-'arsy. Jadi Nabi SAW diangkat oleh Allah Ta'ala sampai ke tempat di bawah arsy. Nabi tidak lebih daripada tempat tersebut. Maka Nabi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala fi hadzal maqam ru'yatan taliqu bi janabihi al-aqdas bi 'ainai ra'sihi. Nabi melihat Allah Ta'ala dengan dua mata kepala Nabi SAW. Melihat Allah. Dengan keadaan Allah tidak bertempat. Kerana Allah tidak mempunyai bentuk tertentu. Kerana Allah tidak boleh kita bayangkan. Tak boleh kita bayangkan. Jadi yang ini yang menjadi masalah bagi puak-puak ni, yang mengatakan, kata bila melihat Allah, Allah bertempat. Sebab kita bila tengok orang mesti duduk di depan. Itu. Baik. Jadi nak jawab kenapa? Kerana Allah tidak bertempat. Jawab kan? Saya tengok mic depan, mesti mic duduk depan saya.
Ataupun kita guna cermin. Cermin. Jadi mic ni duduk belakang saya tengok juga. Maksudnya duduk di belakang pula. Maksud mesti bertempat. Jadi macam mana Allah kita tidak bertempat? Kan Nabi melihat dengan mata kepala Nabi. Nak jawab kan? Jadi kata Syekh Jamal Farouk, senang jawab dia. Sekarang ni Allah tengok kita tak sekarang? Sekarang Allah tengok kita tak? Tengok atau tak tengok? Dia jawab apa-apa ni. Allah tengok kita lah. Sekarang Allah tengok kita. Allah bertempat tak sekarang ni? Allah bertempat tak? Tak. Allah melihat kita dan kata Allah tidak bertempat sekarang. Jadi maksudnya Allah sedang melihat kita sekarang. Boleh tak Allah Ta'ala buka hijab tersebut dan kita melihat Allah Ta'ala dan kata kita bertempat, Allah tidak bertempat? Boleh tidak? Boleh. Tak masalah benda tu. Nah. Dia kena bayang. Kena jadi itu sebab kita duk bayang dengan makhluk. Dengan makhluk memang ni kita tengok ni makhluk, ini makhluk. Jadi waktu makhluk ni kena tempat sebab makhluk perlu tempat. Kita mengaji makhlukat asyarah. Antara makhlukat asyarah makan. Al-makan. Ni makan. Dan makhlukat asyarah ni memang sesuai untuk makhluk. Kata kalau mengaji makhlukat asyarah, kita akan faham tu. Kata ini semua adalah sifat bagi makhluk. Nah, aina, mata, kaifa, kam, infial, fa'al. Nah, ini semua adalah makhlukat asyarah ni. Kalau kata yang tu semuanya untuk makhluk. Jadi kalau makhluk perlu tempat. Kita tengok makhluk sekarang ni makhluk ni perlu duduk tempat. Tapi sekarang kita melihat Allah. Allah perlu tempat tak? Allah tidak bertempat. Jadi boleh ada Allah yang kadang tidak bertempat melihat kita yang kita duduk di tempat ketika tersebut dan kita masa itu melihat Allah juga. Tapi Allah tidak bertempat pada ketika itu. Itu payah ribah. Itu payah nak tulis dia kena terang. Tulis payah ni. Sekarang kita melihat Allah tidak bertempat. Dan kemudian kita boleh tak melihat Allah dan Allah itu tidak bertempat. Jadi cakap silap ni. Silakan. Jadi itu kena mengaji. Betul tauhid dia kena mengaji. Tak boleh baca kitab. Dia tak boleh baca sendiri. Nah. Dan sebab kadang-kadang pahaman ni kita cari lama tu, cari berpuluh tahun, cari 3-4 tahun cari tak jumpa. Duduk dengan syekh 5 minit dia bagi. Selesai tu. Oh gitu faham kan? Senang gila. Senang gila akidah nak bagi faham senang. Sebab kita berpegang dengan akidah Allah tidak bertempat. Nah, kamu pegang Allah bertempat. Maksudnya Allah di hadapan. Hadapan tu tempat. Nah. Hadapan ni tempat dan hadapan ni amrun i'tibar. Benda yang kita iktibarkan ada, dia tidak ada. Amrun wujudiyun. Laisa wujudi wa laisa adam. Nak kata wujud pun tak, nak kata ada pun tak. Tengah-tengah. Gina tengah-tengah. Ni depan. Nah. Ni depan saya. Saya depan. Ustaz. Sekarang ni ustaz duduk depan saya. Dek. Belakang ustaz adalah depan saya. Betul. Tapi ustaz di belakang tu. Belakang ustaz tadi. Ini belakang ustaz. Ustaz kalau tanya, ustaz apa ni, cuba tengok belakang. Ni ustaz kan tengok belakang. Tengok belakang saya. Kan tengok belakang ustaz. Dan keadaan belakang saya ni depan ustaz. Betul? Jadi amrun ni tiba. Nak kata ada. Nak kata tak ada, tak boleh. Nak kata ada pun tak ada pun. Tak ada lah sebab waktu tu ni saya kira belakang tapi ustaz kira depan. Ni depan ke belakang ni? Dua-dua boleh. Dikira iktibar. Iktibar dari segi saya belakang. Bagi ustaz sebab duduk depan saya, maka di belakang saya ni adalah depan ustaz. Ni. Atas. Ni atas. Atas ni kira atas saya. Tapi orang duduk atas, ni tak ni bawah ni. Saya kata ni atas saya ni. Orang duduk atas. Bawah. Bawah kena tak ada. Hang tu duduk atas aku. Nah, hang duduk atas aku. Jadi kalau kata apa ni, dalam masa dia duduk di atas, orang duduk atas dia pula, dia pula duduk di bawah waktu tu. Dia duduk di bawah. Jadi dia tak boleh nak abang dia duduk di mana. Dia abang saya duduk di atas sekarang. Lepas tu orang duduk atas dia kata, dah duduk di bawah sebenarnya. Lepas tu di bawah dia kata, memang dia duduk di atas pun. Jadi mana yang betul ni? Jadi iktibar. Dalam saya dia duduk di atas, dia duduk di bawah juga. Yang tiba kepada masing-masing lah. Pada saya dia duduk di atas. Pada orang duduk di atas, pada dia duduk di bawah. Itu kita tadi kata Allah Ta'ala duduk di tempat. Sebab benda ni jadi pening. Kalau kata Allah Ta'ala bertempat, bertempat ni kejadian makhluk Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala perlu kan duduk pada makhluk? Tak duduk pada makhluk. Nah? Jadi kalau Allah Ta'ala duduk pada tempat, maksudnya Allah Ta'ala perlu kepada sesuatu. Perlu pada sesuatu, itu bukan sifat Allah Ta'ala. Jadi macam mana nak tengok Allah Ta'ala tak tempat ni? Masuk syurga nanti. Betul kita bincang tauhid dan syurga nanti. Lepas tu jumpa saya balik.
Itu yang saya katakan. Allah Ta'ala tidak bertempat. Itu kalau saya untuk saudara saya. Doa. Jawabannya apa? Bapak yang kata Allah Ta'ala tak bertempat, yang kata di dunia ni Allah Ta'ala bertempat. Depan ni nanti nak jadi malu. Semua ulama dulu kata Allah Ta'ala tidak bertempat. Kita main orang yang Allah Ta'ala bertempat. Masalah. Jadi kalau dia main jumpa Allah Ta'ala nanti, dia tengok Allah Ta'ala tidak bertempat. Dia buat kira. Dia masuk syurga, insyaAllah. Kemudian silap faham. Jadi bila main tu jumpa Allah. Jadi mana Allah Ta'ala boleh. Malu. Dan dia tidak bertempat pada kita. Allah Ta'ala dalam keadaan yang sangat Allah sangat sesuai dengan maqam Allah Ta'ala. So dalam bab ni saya terang ni sepanjang-panjang ni sebab kepada untuk ilmu. Untuk ilmu. Kalau orang awam cerita tidak bertempat. Itu Allah Ta'ala beza dengan kita. Kita perlu tempat. Allah tidak perlu bertempat. Lepas tu tak perlu fikir banyak-banyak. Tak perlu fikir banyak-banyak. Tak perlu fikir banyak-banyak. Kerana dia Tuhan. Kamu fikir banyak-banyak, kamu pening ni sebab kamu di tempat makhluk. Maqam kamu makhluk, betul kamu fikir tak makhluk. Jadi kamu duduk dengan depan kamu dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni. Lepas tu fikiran kita fikiran makhluk. Jadi kamu nak pergi jauhkan fikiran kamu untuk fikir tentang Tuhan. Bukan aja. Ni Tuhan, bukan makhluk. Baik. Dan kemudian sebahagian ulama menafikan Allah Ta'ala dilihat oleh Nabi SAW dalam keadaan melihat dengan pandangan mata. Antara yang menafikan pandangan tersebut adalah Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Abdullah Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Aisyah menafikan perkara tersebut. Sayyidina Aisyah kata, "Man ra'a anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab." Siapa yang kata Nabi Muhammad melihat Tuhannya, maka dia telah menipu. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa tawakuf. Ini bukan tawakuf. Sebab ni masalah bila tadi nak gabung nas. Sebahagian kita tengok, sebahagian kita tak tengok, nak gabung tak boleh. Lepas tu ada ulama yang pegang dengan tawakuf. Tawakuf dia peringkat ilah. Ketika mana tidak boleh untuk gabungkan nas, dua nas. Baik. Tapi kita berpegang dengan Allah Ta'ala dilihat oleh Nabi dengan pandangan mata. Sebab ini pun pandangan kebanyakan para alim ulama. Melihat dengan pandangan mata dalam keadaan Allah tidak bertempat. Baik. Dan kemudian Nabi SAW bila melihat Allah Ta'ala, maka Nabi terus sujud. Sujud dengan sujud syukur pada perkara tersebut. Dan kemudian bercakap dengan Allah Ta'ala dalam keadaan sujud. Dan bila mana fa'ajaba fihi faqala labbaika ya Rabb qala sal tu'ta. Dan Allah Ta'ala berkata kepada Nabi SAW, mintalah apa saja, aku akan beri. Maka Nabi SAW mengatakan, innaka akhazta Ibrahim khalila. Ya Allah, kamu telah mengambil Ibrahim AS sebagai khalil, kekasih. Wa kallamta Musa taklima, wa a'taita Dawuda mulkan 'azima, wa alanta lahu al-hadida, wa saqarta lahu al-jibala, wa a'taita Sulaimana mulkan 'azima, wa saqarta lahu al-ins wal-jinn والشياطين وسخرت له الرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه وهو الذي خلق أعمى ممسوح العين بلا شق له والأبرص ويحيي الموتى بإذنك وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم falam yakun lisyaitani alaihima min sabil. Jadi Nabi SAW sebut kelebihan Nabi SAW. Ibrahim jadikan sebagai kekasih, dan Musa AS kamu telah bercakap dengan Nabi Musa, a'taita Daud mulkan 'azima, berikan Nabi Daud dengan kerajaan yang besar. Kamu tundukkan dia pula hadid dan jibal, besi dan juga jibal, tunduk Nabi Daud AS. Berikan Sulaiman dengan mulkan 'azima, dan ditundukkan kepada dia manusia, jin dan syaitan. Ditundukkan juga dengan dia angin. Mereka memberikan kepadanya mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan kekuasaan kepada dia dengan kekuasaan yang orang lain tidak boleh untuk ambil kekuasaan sebegitu. So, jadi pemerintah kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Dan kemudian pada zaman tersebut, Allah Ta'ala pada zaman itu. Dan kemudian kamu mengajarkan Nabi Isa dengan Taurat dan Injil.
Kamu jadikan dia boleh melegakan akmah. Yubri'u al-akmah. Akmah ni orang yang buta sejak daripada kecil. Buta sejak pada lahir. Ini adalah satu benda yang sukar bagi doktor untuk, bukan sukar, memang tak boleh pun. Doktor untuk ubat. Nah, dia kata boleh tukar biji mata. Dia tak tentu ni. Nabi Isa tidak perlu tukar biji mata. Mata yang sama tapi diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala untuk celik balik mata tersebut. Abras yuhyil mauta biiznik, hidupkan orang yang mati ataupun benda yang mati dengan izin kamu ya Allah. Dan kemudian kamu telah, ya Allah, kamu telah melindungi ibunya dan dirinya, yakni Nabi Isa alaihissalam, daripada syaitan. Waktu syaitan tidak ada jalan untuk nak menggoda ibu dan juga Sayyidina Isa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi SAW, qad ittakhaztuka habiban wa arsaltuka lin-nasi kaffatan basyira. Wahai Muhammad, aku telah mengambil kamu sebagai habib. Khalil, habib, apa beza tu? Apa tu Khalil dan habib? Sebut dia tak sini. Cuma Allah Sayyidina Muhammad nanti saya tengok beza habib dan Khalil. Saya terlupa. Bukan terlupa. Nak buat pula ayat yang elok tu tak apa dah. Tak apa nak jelas. Nanti saya beritahu. Habib dan Khalil. Ada beza tak? Kepada Nabi SAW dua sekali. Habib dan Khalil sekali. Khalilullah, Habibullah. Nabi SAW. Dan kemudian, kalau aku utuskan kamu kepada seluruh manusia. Dan aku syarahtu laka sadrak. Wa wada'tu anka wizrak. Wa rafa'ta laka dhikrak. Maksud wa rafa'ta laka dhikrak, maksud aku tinggikan ingatan, suara sebutan kamu. Sebab tu kata, bila mana disebutkan la udhkaru illa dhukirta ma'i. Maksudnya aku tidak disebut. Bila orang sebut nama aku, kata Allah Ta'ala, maka tidak akan disebut, melainkan akan disebut nama aku sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan sebut sekali. Wa ja'altu ummataka ummatan wasata khiyaran wa 'udula, ay khiyaran 'udula. Jadi aku jadikan umatmu adalah umat yang wasat. Ini umat yang terbaik. Ja'altu ummataka humul awwalun, ay fil ba'th wal hisab wal murur 'ala as-sirat wa dukhulil jannah. Wa humul akhirun. Mereka adalah orang yang pertama, awalun, yakni awal yang akan dibangkitkan Allah daripada kubur. Kemudian dihisab yang pertama pun umat Nabi SAW. Al-murur ala sirat pun umat Islam yang pertama, umat Nabi SAW. Wa humul akhirun fil wujud. Tetapi dalam keadaan mereka adalah orang yang paling akhir wujud dalam dunia. Mereka paling akhir dan mereka paling cepat masuk syurga Allah Ta'ala. Nampak tak? Maksudnya cepat semua ni orang panggil potong line. Jadi potong line kerana apa? Kerana kemuliaan. Dia ada line khas. Dia tak panggil potong line, dia panggil potong line. Dia panggil ada line khas. Kalau kita nak main ke Malaysia, nak main ke Mesir, dia ada business class dengan economy class. Dengan kelas tu kosong, yang orang tak pernah ada. Jarak orang nak main. Timbang pun boleh buat lebih. Nah. Jadi kalau orang ratok panjang kat economy class tu, dia terus pergi ke business class. Masuk. Orang ni kena sirat, dia kena hisap juga betul tu. Tapi umat Nabi SAW hisaban dia, hisab yang yasir. Nah, hisab yang ringkas dan apa ni? Yasir pun kata Nabi SAW azab. Yasir pun azab. Katanya kalau dia tak mau hisab. La tajuzu lahum al-khutbatu hatta yashhadu annaka 'abdi wa rasuli. So mereka tidak harus bagi mereka untuk mereka bercakap satu benda sehingga mereka beristishhad. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum. Dan aku jadikan umatmu ini aqwaman, kaum ini yang mana hati mereka anajiluhum. Anajil ay wa'idhuhum wa amiruhum wa nahihim. Maksudnya Qur'anuhum mahfuzun fi qulubihim. Anajil Qur'an apa ni? Qulubuhum anajiluhum. Maksudnya hati mereka adalah sempat simpan Al-Quran. Wa akhiruhum ba'tha ja'altuka awwala man yukhdi lahum yawm al-qiyamah. Wa a'taytuka sab'an min al-mathani lam u'taha nabiyyan qablak. Dan aku berikan kepada kamu 7 ayat
yang berulang-ulang, yang mana tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Ini Al-Fatihah. Dan aku berikan kepada kamu khawatim surat Al-Baqarah, khawatimi suratil Baqarah, pengakhiran surah Al-Baqarah, ayat kursi bertemu. Min kanzin tahta al-arsy, kita dah baca dalam tahlil kan, tahlil. Min kanzin tahta al-arsy lam u'taha nabiyyan qablak, tidak pernah aku berikan kepada nabi yang sebelumnya. A'taitukal kautsar, aku berikan kepada kamu kautsar. A'taituka thamaniyata asham. Nah, aku beri kepada kamu 8 perkara penting. Al-Islam, al-hijrah, al-jihad, as-sadaqah, as-salah, shaum Ramadan, al-amru bil ma'ruf, nahyi 'anil munkar. Ja'altuka fatihan ay likulli khairin qatiman lil anbiya. Jadikan kamu adalah kebaikan, pembukaan kepada segala kebaikan dan penutup kepada para nabi. A'taituka liwa al-hamdi, aku berikan kepada kamu liwa'ul hamd. Fa Adam wa man dunahu tahta liwa'ik. Nabi Adam dan semua orang yang di bawahnya, atau nabi-nabi yang kemudian selepas itu di bawah panci kamu. Wa inni yawma khalaqtus samawati wal arda qad furidat 'alaika aw qad faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah faqum biha anta wa ummatuk. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, dan pada hari aku jadikan langit dan bumi, maka aku telah memfardukan kepada kamu dan kepada umatmu 50 waktu sembahyang, dan kemudian buatlah perkara tersebut. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah Ta'ala untuk takhfif, dan daripada 50 jadi 5, sampailah bila Nabi Allah Musa AS beri cadangan kepada Nabi SAW. Nah, itu sebentar itu makruf kita selalu dengar. Ada orang kata Nabi Musa lebih-lebih, dia pula sibuk tentang umat Nabi. Ada ni orientalis. Tadi sebut dia pula sibuk tentang umat Nabi SAW. Nah, padahal orang tadi duk kata ni mayak pun tak. Padahal kalau kata Nabi kita jadi 50 waktu tu, tadi dia komplain pula, awak tak ikut Nabi Musa. Kata gitu, ni orang tak jenis panggil tu, panggil baru ni. Jadi jawapannya kata ulama, Nabi Musa AS bukan menyibuk. Nabi Musa AS mencintai umat Nabi SAW. Dan kemudian dia beri cadangan tadi dalam keadaan Allah Ta'ala Maha mengetahui bahawa perkara tadi memang akan berlaku. Nampak? Dan kenapa berlakunya Nabi naik berkali-kali untuk bertemu? Karena naik bertemu dengan Allah Ta'ala itu adalah satu kelazatan dan nikmat bagi Nabi SAW. Satu Nabi keluar. Nah, dan Nabi Musa AS bila bagi cadangan itu, Nabi Muhammad SAW tunggu masa memang nak naik lagi pun, naik balik. Dan setiap kali naik turun Nabi SAW tu akan ada nur yang baru yang bertambah pada Nabi SAW. Itu tidak ada bandingan dengan Nabi Muhammad. Orang kalau kata maksudnya orang yang boleh ulang alik masuk minta berkali-kali adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Itu. Kalau contoh itu saja pun dah cukup dah. Maksudnya kalau Isra dan Mi'raj ni pun dah cukup untuk menunjukkan kedudukan Nabi SAW dari sisi Allah Ta'ala. Kita kalau ulang-ulang kali masuk ke dalam istana, kalau raja tu Tuhan, raja kata, ya biar nak apa lagi, minta apa? Nak projek ni, nampak kan? Sekian. Keluar jumpa dengan awak, kalau akan betul pegang. Awak tak minta yang tu, awak tak minta yang tu kan? Masuk balik. Tuk pintu istana, masuk balik. Raja bawa duduk ni, nak siap-siap lah, nak keluar. Tak pun nak tidur. Dia kata, satu gitu. Boleh nak minta ni satu lagi. Boleh. Bagi. Keluar lah. Sampai kat pintu pegang. Awak tak minta ini satu lagi. Satu lagi penting. Masuk balik. Kalau masuk banyak kali ni, tak marah. Seronok pula. Boleh tu kan? Awak tak abang tadi. Saya ni. Masuk dia balik. Dia nak raja ke apa ni? Rapat sangat dengan raja. Abang kata kemana? Abang kata baik sungguh. Gambaran kita dengan makhluk lah. Tapi makhluk kalau banyak kali minta, maki kan. Yang lagi kata dia. Bagi betis nak paha. Bagi paha nak perut kan. Salah. Itu Nabi SAW tidak ada banding. Baik. Kemudian habis. Di sini kena ambil perhatian bahawa Nabi SAW dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk mendengar kalam Allah Ta'ala tanpa huruf dan tanpa saut, tanpa suara. Lepas Nabi cerita tadi, sal tu'ta, itu berjana pula. Itu Nabi cerita balik dengan bahasa yang difahami oleh Nabi SAW. Nah,
untuk bagi orang faham. Kerana Allah cakap dalam keadaan tidak berhuruf, tidak bersuara. Dan Nabi melihat Allah Ta'ala dalam keadaan zalikal maqam syarif, al-mu'addi lil khitab lahu sallallahu alaihi wasallam ta'ziman wa tashrifan. Dalam keadaan yang Allah tidak bertempat, dan kedudukan Nabi yang sangat mulia pada ketika tersebut dan sangat layak bagi Allah Ta'ala keadaan. Dan dalam keadaan Allah Ta'ala tidak ada tempat dan tidak ada jihad, tidak ada depan belakang dan sebagainya. Mana maha suci Allah daripada perkara itu. Tanazzahullahu an dzalik wa innamal makan mansubun ila Nabi SAW. Tempat tu hanya dinasab kepada Nabi SAW. Yang ada tempat Nabi, Allah tidak bertempat. Macam saya sebut tadi lah. Lepas tu kata Nabi SAW, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Apa hadis ini sebut? Kenapa hadis ini disebut la tufaddiluni an Yunus bin Matta? Ayat la tadhunnu anni aqrabu ila Allah min Yunus bin Matta, haitsu irtaqa bi fawqa as-samawati as-sab' wa Yunus bi qa'r al-bahri fi batn al-hut, fa kulluna bin nisbati lil qurbi minhu ala haddin sawa. Nampak tak fahaman Nabi SAW? Ini faham Nabi SAW. Maksudnya Allah tidak bertempat. Sebab bila mana puak Quraisy pakat berbincang-bincang, lah kali ada yang melebihkan Nabi daripada Sayyidina Yunus bin Matta. Satu pandangan kata tetap Nabi lebih, dari segi kedudukan Nabi lebih. Cuma yang Nabi sebut, apa sebab Nabi sebut la tufaddiluni an Yunus bin Matta? Apa tujuan Nabi sebut itu? Ada sebab. Sebab dia depa kata Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah langit yang ketujuh, atas langit ketujuh. Nabi Yunus alaihissalam duduk dalam perut Allah Ta'ala bermunajat. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam qa'ril bahr, dalam perut hut, ikan besar. Jadi ni apa beza? Beza jauh dia kata. Ni ada pokok yang kata ni. Beza jauh di antara Nabi yang telah naik ke langit bertemu dengan Allah dengan Nabi Yunus yang duduk dalam perut ikan, duduk dalam laut yang sangat dalam. Dalam malam yang gelap, perut yang gelap, semua kali. Kemudian berzikir pada Allah Ta'ala. Beza. Jadi Nabi kata apa? La tufaddiluni an Yunus bin Matta. Jangan lebihkan aku dengan keadaan macam tu. Karena kedudukan aku ketika bertemu dengan Allah, dengan Nabi Yunus yang duduk dalam perut, kami sama dalam munajat kepada Allah. Kerana Allah tidak bertempat. Faham? Ini maksud Nabi SAW. Faham yang tu? Faham maksud hadis kenapa Nabi sebut la tufaddiluni an Yunus bin Matta. Daripada Nainawi, Sayyidina Yunus di Nainawi. Nainawi ni mana aku tak tahu. Adalah dalam petak. Tak ingat nama daripada negara, tapi itu tempat nama Nainawi. Makamnya di Nainawi. Makam Sayyidina Yunus alaihissalam. Lepas tu Nabi ketika mana balik daripada Taif, sampai di satu tempat waktu Nabi dalam keadaan luka, sampai di kebun kurma, kebun anggur. Nabi berehat di bawah pokok. Kemudian dilihat oleh Allah selamat seorang lelaki nama apa? Ingat? Lelaki yang bagi buah kurma pada Nabi SAW. Lelaki itu pembantu di kebun tadi. Adas. Yang Adas mai bagi kurma kepada Nabi SAW, bagi anggur kepada Nabi SAW. Bila Nabi nak makan, Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca Bismillah. Dia terkejut. Adas Kristian. Adas ni Bani Israel, bukan Bani Israel, apa ni? Nasrani. Dia terkejut kata ni bacaan para Nabi. Jadi Nabi tanya kepada dia, kamu daripada mana? Daripada Nainawi. Nabi kata, oh kampung Yunus bin Matta. Dia kata, tahu. Kamu tahu Yunus bin Matta? Hada ikhwani, hada akhi. Kata Nabi SAW, itu adalah saudaraku dalam Islam. Itu maksudnya. Waktu Adas mencium kaki Nabi SAW, mencium tangan dan kaki Nabi SAW dalam keadaan sebenarnya. Dia kata harus tabarruk dengan Nabi SAW dan juga para salih. Dia dan dia sebut riwayat kata Islam. Adas. Baik. Dikatakan ni hikmah. Kenapa? Apa sebab berlaku Mi'raj? Disebut dalam Sayyidina Uthman bin Hasan al-Juwibri, Al-Jawbari fi Durratil Wa'idin. Disebut amma sababul Mi'raj, antara sebab Mi'raj bahawa anna al-ard iftakharat 'ala as-sama'. Bumi telah berbangga dengan langit. Maka lawan bangga ni. Wa qalatil ard ana khairun minki. Kata bumi, aku lebih mulia daripada kamu. Di anna Allah Ta'ala zayyanani bil bilad. Karena Allah Ta'ala telah memuliakan aku dengan banyaknya bilad, negeri-negeri, wal bihar, laut-laut, al-anhar, sungai-sungai, asjar, pokok-pokok, jibal,
wa ghayriha. Yang banyak benda-benda ni comellah. Faqalat as-sama' ana khairun minki. Aku pun baik juga lebih daripada kamu. Qala li'anna asy-syams wal qamara wal kawakiba wal aflak wal buruja wal 'arsya wal kursi wal jannata fiyya. Kata aku ada langit, ada bumi, ada langit, ada bumi. Ada syams, ada qamar, ada bintang-bintang, ada falak, ada buruj, ada 'arsy, ada kursi. Syurga pun dia tempat aku. Maka kata langit pula, kata bumi, fiyya baitin. Fiyya baitun, fiyya baitun yazuruhu wa yatufu bihi al-anbiya. Di sisi aku, di tempat aku ni, di bumi ada satu rumah yang mana dilawat dan juga ditawaf oleh para anbiya wal mursalin wal awliya wal mu'minin 'ammatan. Para mukminin, para wali, para rasul semuanya bertawaf di kelilingkan di Ka'bah al-Musharrafah. Kata lagi, fil baitil ma'mur yatufu bihi al-malaikatu samawat. Aku pun ada fiyya baitul ma'mur. Di sisi aku ada baitul ma'mur. Dan di sisi aku juga ada fil jannah allati hiya ma'wa arwahil anbiya wal mursalin arwah awliya was salihin. Ada syurga di sisi aku. Kata lagi, kata bumi lagi, inna sayyidal mursalin wa khatimal nabiyyin wa habib rabbil alamin wa afdalal mawjudati alayhi akmalul tahiyyati wa tana fiyya wa ajra sari'atahu alayya. Buah ayat ni apa itu? Lagi tak ada jawab lagi. Di sisi aku, kata bumi, ada khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, nabi yang tertinggi, ketua para nabi, habibur rabbil alamin, paling afdal di segala makhlukat, semua makhluk paling, dan dia duduk di sisi aku, kata bumi, dan menjalankan syariatnya di depan aku, di bumi. Falamma sami'atis sama'u hadha ajazat wa sakatat 'anil jawab. Tak ada nak jawab. Bagi buah mati itu. Tawajjahat ila Allah Ta'ala, maka dia terus mohon pada Allah. Faqala ilahi anta tujibul muttar idza da'ak. Langit beritahu, ya Allah, kamu adalah yang akan memperkenankan orang yang dalam keadaan kesusahan kalau dia berdoa. Wa ana ajaztu an jawabil ard. Aku tak boleh nak jawab apa yang bumi beritahu. Hujah dia kuat sangat. Karena sayyidul alamin, sayyidul mursalin ada pada dia. Aku tak boleh nak jawab. Fa as'aluka an yas'ada Muhammad ilayya fa atasharrafu bihi kama tasharrafatil ard bi jamalihi wa iftakharat fa ajaba da'wataha. Nampaklah? Maka aku mohon kepadamu ya Allah untuk menaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sisiku, dan kemudian aku akan mengambil keberkatan dan kemuliaan daripada kebaikan dan kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berbangga dengan perkara itu. Wa iftakhartu fa ajaba da'wataha. Maka Allah Ta'ala memperkenankan doa tersebut. فأوحى الله تعالى إلى جبريل فقال اذهب إلى جنة وخذ البراق واذهب إلى محمد فذهب جبريل ورأى 40,000 براق يرتعون في رياض الجنة. Maka waktu itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Jibril, wahai Jibril, pergilah ke syurga, tengok di syurga, ambillah burak, bawa burak tadi bertemu dengan Nabi SAW, untuk bawa bertemu dengan kata Allah. Nampak? Maka Nabi Sayyidina Jibril pergi ke syurga, melihat ada 40,000 ekor burak dalam syurga. Dan semuanya sedang yarta'una fi riyadil jannah, dan duduk di riyadil jannah, dan taman-taman syurga. Wa ala jabhatihim ismu Muhammad. Di atas dahi burak ada tertulis nama Muhammad Nabi SAW. Wa rafihi buraqan munakkisan ra'sahu yabki wa tasir an 'ainihi. Tengok ada seekor burak, ada 40,000 tu, ada seekor sedang menangis, sedih seekor-sekor ni. Seorang-seorang. Kata Jibril, ma laka ya burak? Ma laki ya burak? Kata Sayyidina Jibril, "Dal, malaka ya burak? Apa yang kamu tangis ni, wahai burak?" Qala ya Jibril, inni sami'tu mundu 40,000 sana isma Muhammad. Aku telah mendengar lebih kurang 40,000 tahun yang lalu berkenaan dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'a fi qalbi mahabbatan sahibi hadzal ismi wa 'ashiqtuhu. Dan waktu itu bila dengar nama Muhammad, aku rasa sangat cintakan kepada dia dan aku rindukan dia. Wa ba'da dzalika lam ahtaj ila ta'amin wala syarab. Karena tu aku tak makan lagi, tak minum. Tak makan tak minum kerana rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taraktu binaril 'ishqi. Dan aku telah terbakar dengan api kerinduan. Oh, ya. Coba ini ayat. Ayat burak. Ini tukar dia. Ini sami'tu mundu 4 sana. Tak tahu nak ada ni. Ismu kan. Fawqa fi qalbi mahabbatan sahib hadha al-ismi wa ashiqtuhu. Wa ba'da dhalika lam ahtaj ila ta'amin wala syarab.
Thumma wahtaraqtu binari al-'ashr. Oh, Allah, ayat ini. Boleh seorang. Waqala Jibril, ana asluki bima'shuqatin. Thumma asrajahu wa aljamahu wa ja'a bihi. Ana asiluka. Ana asiluka. Ana asiluki. Saya tulis asiluka. Ana asiluka bima'shuqatin. Aku akan menyampaikan kamu kepada orang yang kamu cintai tersebut, kamu rindui tadi. Summa asrajahu wa aljamahu, kemudian dipakaikan pedati tadi itu, kemudian diletakkan juga tempat letak di atas kuda tu. Wa ja'a bihi ila sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dibawa pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dia. Cerita dia berlaku munafasah, berlaku perdebatan, munazarah di antara bumi dan langit, dan akhirnya dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara sebab berlaku perdebatan. Ini dalam satu riwayat. Baik. Kita berehat dalam seminit. Kemudian kita sambung sikit dan nak habis lah. Oh, habis. Habis hari ni. Habis hari ni pergi sana.